Nabi SAW ketika bercinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu ketika itu bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berjalan untuk bersama dengan Allah. Maksudnya benar-benar ketika itu beribadah kepada Allah di Gua Hira, berjalan daripada rumahnya ke Gua Hira melalui daripada orang-orang Quraisy. Sehingga orang Quraisy mengatakan inna Muhammadan ya'shiku rabbah, sesungguhnya Muhammad itu mabuk cinta dengan Tuhannya. Dan itu khusus kepada orang lelaki. Minta maaf. Kenapa? Sebab nak pergi masjid orang perempuan ni, dia ada keadaan. Pertama, orang perempuan nak kena minta izin kepada walinya. Kalau dia isteri, kena minta izin suami. Kalau dia anak, dia kena minta izin kepada ayahnya. Ini untuk orang perempuan. Orang lelaki tak, dia tak boleh minta izin apa, dia kena buat sendiri. Tapi orang perempuan, kalau dia pergi masjid, dibolehkan. Bahkan Nabi kata jangan kamu larang orang-orang perempuan untuk pergi masjid. Pergi. Tapi ada beberapa keadaan orang perempuan tu tak boleh dia pergi masjid. Yang pertama adalah apabila menimbulkan fitnah. Di antaranya kalau terlalu cantik sangat, sehingga kalau dia pergi masjid, orang jadi tak khusyuk solat. Allahu Akbar, Allah cantik betul tadi tu. Sebab apa? Memang apa orang hari sekarang ni, kalau pergi masjid bukan masuk masjid terus, duduk kat luar sembang-sembang dulu. Tengok orang lalu lalang. Apa kerja tak tahu. Orang pergi masjid nak iktikaf masjid, dia pergi duduk kat iktikaf kat luar pula. Mana sah? Maka dia tengok orang perempuan kalau terlalu cantik, dia katakan tak boleh pergi masjid. Tapi cantik betul, bukan perasaan cantik. Kan? Nanti tengok cermin, aku tak pergi masjid ni cantik lah. Kalau menimbulkan fitnah, maka dia tak boleh pergi masjid. Demikian keadaannya kalau sekiranya kita sebutkan tadi pasal hati yang sudah terikat dengan masjid, bukan kerana dia jatuh cinta dengan keindahan masjid. Kita kena faham seperti mana kita tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid bukan kerana penghormatan kita berikan kepada masjid. Apa yang ada pada masjid? Hanya binaan. Akan tetapi yang kita sebutkan tahiyatul masjid adalah penghormatan kepada tuan kepada masjid itu. Siapa? Allah. Itu maksudnya. Mana ada kita Allah saja aku solat tahiyatul masjid kerana masjid ni cantik sungguh. Allahu Akbar. Mana boleh? Mana kalau tak cantik tak solat? Gitu. Tak. Yang kita lihat adalah tuan kepada masjid itu, pemilik masjid itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masjid itu adalah merupakan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah mengatakan sebaik-baik buqa'ah dan juga secinta-cinta buqa'ah, tempat di atas muka bumi ini adalah masajid, dan seburuk-buruk tempat di atas bumi ini adalah pasar. Mana banyak orang yang cinta kepada Allah, dia cinta kepada rumah Allah, cinta kepada perintah Allah, cinta kepada kalamullah Al-Quran. Orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada adab dan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan halawatul iman. Yang keduanya ayyuhibbal mar'a ma yuhibbu illa lillah, iaitu cinta kepada seorang yang tidak dicintai kecuali kerana Allah. Aku suka betul, sayang kepada dia sebab dia ni Masya Allah, Alhamdulillah, dia ni Alhamdulillah dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu hubungannya sentiasa terjalin. Dia sentiasa mengajak dan mengajak aku kepada kebaikan-kebaikan. Ini cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang-orang yang benar-benar cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana tujuan-tujuan lain duniawi, maksiat dan sebagainya. Tak, kerana Allah. Bermakna kalau kawan dia tu salah, dia tegur kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tak takut. Dan kawan ini kalau dia betul-betul sayang kawannya kerana Allah, kawan yang dia nasihatkan dia tu, dia tak marah. Bahkan dia berterima kasih. Walaupun kadang-kadang nasihat yang dinasihati itu kita ni tak buat pun, ataupun dia salah faham, tak apa. Terima kasih kerana nasihatkan. Jangan, aku tak buat pun, kau ni pandai-pandai, marah. Tak perlu. Orang yang nasihat kepada kita, walaupun kadang-kadang itu tak kita buat, janganlah buat macam ni, tak baik kalau kita buat begini-begini. Oh, terima kasih. Dah. Kan habis cerita. Kenapa nak marah? Aku tak buat lah. Kau jangan tuduh-tuduh, nak marah gaduh pula. Orang yang paling senang sempoi dipanggil ialah orang dapat
teguran, dia alhamdulillah, terima kasih. Kalau dia buat, dia ubah, ikut nasihat. Kalau dia tak buat, jadikan peringatan tambahan. Bermakna dia perhatian kepada aku, dia sayang. Sebab tu orang yang beruntung, kata Nabi, adalah orang yang selalu menerima nasihat. Kita rasa rugi tak dapat nasihat, kita rasa rugi. Sikit-sikit kena menyampah aku. Nampak? Sebab apa? Sebab kita ni nasihat, kita rasa satu nasihat itu apabila datang kepada kita, maka kita boleh tafsirkan wa imma dianya adalah merupakan kebaikan atau keburukan. Sepatutnya kita lihat dia sebagai satu keberuntungan dan kebaikan. Tapi kalau kita pandang dia sebagai satu keburukan, maka kita akan marah. Yang ni yang kita perlu untuk faham. Sebab tu kena cinta kepada orang. Sebab tu dari yaumul qiyamah nanti akan diserukan aina mutahabina fillah. Allah akan serukan mana yang saling cinta mencintai kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka bangkit ketika itu satu golongan. Maka Allah mengatakan udkhulul jannata bighairi hisab. Masuklah kamu ke dalam syurga tanpa hisab. Siapa yang tak nak masuk ke dalam syurga tanpa hisab? Man husiba udziba, kata baginda Rasulullah. Siapa yang hisab pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ialah kalau sekiranya Allah detail, Allah hisab kita. Setiap saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, agak-agak kita berjaya tak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala? Agak-agak kita boleh tahu mana banyak kita habiskan. Ingat kepada Allah atau lalai? Taat atau maksiat? Kita boleh tahu, kita tahu diri kita. Setiap saat kalau dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ketika dengar hadis itu dia takut. Dia kata kepada Rasulullah, bukankah Allah janji untuk memberikan hisaban yasira, memberikan satu hisab yang mudah? Kata Nabi, itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah Allah nak sempitkan seseorang itu, maka Allah akan hisab dengan halus. Apabila dia halusnya Allah akan menghisab, maka ketika itu pasti akan diazab oleh Allah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab ketawanya baginda Rasulullah dalam kitab Syama'il, ketika menceritakan tentang ketawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang diceritakan oleh baginda Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa kamu ketawa ya Rasulullah? Maka ketika itu Nabi cerita satu cerita. Nabi kata nanti yaumul qiyamah ada seorang yang akan berdiri di hadapan Allah dihisab. Maka ketika itu dia nampak amalan-amalan dia yang buruk tu, dosa-dosa dia datang di depannya. Dia nampak semua dosa-dosa dia tu dikumpulkan di depan. Nampak. Dan dia tahu ini dosa-dosa dia semua. Tapi dia tengok dosa-dosa besar dia, yang besar-besar, yang hebat-hebat tu, tak ada.